والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم ارزقنا فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati pengerusi Masjid Karyah Kampung Sungai Jai, Haji Hamzah, barisan ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kasih sayang yang hadir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa juga kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya berbangga kerana ramainya umat-umatnya pada malam ini yang datang ke majlis ilmu, yang mana para malaikat sentiasa mencatatkan segala kebaikan. Malaikat turun untuk mencatatkan segala perkara-perkara kebaikan. Jadi inilah yang kita kena teruskan. Kita kena istiqamahkan. Jadi kita ni bukan para alim ulama, betul? Kita bukan para salihin. Kita bukan para tabi'in kan? Tabi'in pun kita bukan di kalangan orang-orang seperti itu, kan? Kita bukanlah di kalangan orang-orang yang orang dianggap sebagai kiai, ataupun orang digelar sebagai ustazah, asatizah dan sebagainya. Tetapi walaupun kita menghadapi ujian PKP, ujian COVID ini dan sebagainya, kita kena cari satu amalan untuk kita lakukannya secara istiqamah. Kita buatlah apa sekalipun perkara-perkara kebaikan, asalkan ia berterusan. Memandangkan sekarang ni subuh pun lewat, betul? 6 suku, kan? Jadi sempat untuk kita melakukan tahajud. Sekali pun kita bangun pada pukul 5.30 pagi, betul? Sempat 5.30 pagi kita bangun, katalah kita mensucikan diri kita, mandi fajar dan sebagainya. Kita ambil masa dalam 5 minit, kan? Kita ambil air wuduk dan sebagainya. Kita sempat untuk melakukan solat sunat tahajud, solat sunat taubat. Kita tutuplah dengan solat sunat witir 3 rakaat. Tapi kalau kita dah buat malam 3 rakaat witir, tak perlulah kita ulang, sebab ulama menafsirkan bahawa tidak ada witir 2 kali pada satu malam, kan? Cukuplah 1 kali, 3 rakaat itu, kan? Jadi lakukanlah. Kalau katalah kita ni suka bersedekah, kita teruskan bersedekah. Tak kira lah kita bersedekah di waktu mana sekalipun, tetapi paling afdal kalau kita bersedekah pada waktu fajar, betul tak? Kita datang waktu subuh, kan? Betul tak? Kita masukkanlah RM1, RM2, betul tak? Sebab Allah akan ganjarkan pahala-pahala yang tidak diduga, rezeki-rezeki yang tidak diduga oleh kita, kan? Betul tak? Kalau kita katalah kita sedekah pada hari Jumaat, kita lakukan secara berterusan. Kalau katalah kita ni suka menolong orang, kan? Teruslah berterusan menolong orang, tanpa ada hentinya, betul tak? Tanpa ada noktahnya, supaya apa? Amalan itu menjadi satu nadi kekuatan di dalam diri kita, kan? Sebab itulah pagi-pagi kita baca doa apa dia? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, betul? Kenapa Nabi SAW anjurkan itu? Doa tu dimulakan dengan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kita minta pada Allah supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat.
Bukan setakat kita hadir kepada di kuliah masjid dan sebagainya. Mungkin kita terbelajar dengan ilmu-ilmu kehidupan, betul tak? Kita belajar dengan ilmu-ilmu yang datang daripada bukan sahaja para ustazah, tetapi kita belajar dengan kehidupan kita, pengalaman-pengalaman yang mengajar erti kehidupan kita, itulah digunakan sebagai ilmu dunia dan akhirat. Kita seimbangkan ilmu akhirat itu ilmu-ilmu agama kita lah, betul tak? Sebab itulah sematkan diri kita ini dengan ilmu. Sebab itulah saya pesan kepada anggota-anggota, saya punya orang kata klien saya merupakan anggota-anggota keselamatan polis lah, kan. Jadi saya berpesan kepada anggota saya supaya sentiasa persiapkan diri kita dengan ilmu. Yang muda-muda lagi kan, 21 tahun, 22 tahun, jangan kejar untuk berkahwin terlebih dahulu, kan. Persiapkan diri dulu dengan ilmu rumah tangga, ilmu fiqh munakahat, betul tak? Kuasai ilmu fiqh munakahat itu. Kita ni kadang-kadang kita dah kahwin sampai 60 tahun, 70 tahun kan umur kita, masih lagi kita tak kuasai ilmu munakahat tersebut. Saya pun masih belajar lagi, masih buka lagi kitab fiqh manhaji, masih buka lagi kitab-kitab, kan, betul tak, untuk kita mempelajari tentang ilmu-ilmu rumah tangga ini, betul tak? Bukan sekadar kita berseronok saja kita berkahwin ni, betul tak? Kita nak berlumba-lumba dengan rakan-rakan kita dan sebagainya. Jadi persiapkan bukan sahaja untuk kahwin, ilmu bukan untuk berkahwin saja, tetapi kita persiapkan juga ilmu ini untuk kita menghadapi kehidupan-kehidupan yang mendatang, betul tak? Dari segi ilmu ibadah dia bagaimana, bermuamalat dengan manusia macam mana, betul tak? Walaupun fiqh tu pecahan dia ada 4 yang utama, betul tak? Kalau kita tengok fiqh jinayah, fiqh muamalat tu banyak pecahan dia, ada fiqh ekonomi lagi, betul tak? Bagaimana kita nak memahami ekonomi Islam, bagaimana pula terpecahnya tentang fiqh kekhalifahan, fiqh kepimpinan, fiqh kenegaraan, kan? Itu semua adalah merupakan konteks-konteks yang ada di dalam syariat agama Islam. Itu baru kita bincang bab fiqh, belum bincang lagi bab tauhid, akidah dan sebagainya, kan? Jadi insya-Allah, dan Nabi SAW dia teruskan dengan doa warizqan tayyiban, rezeki yang suci, yang baik, rezeki yang bersih, yang mana kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita ini sentiasa mendapat habuan dunia itu dengan rezeki yang halal. Rezeki bukan datang berbentuk dari segi wang ringgit sahaja, dia akan datang dalam pelbagai bentuk. Mungkin ada datang dalam keadaan dalam keluarga kita, kebahagiaan keluarga kita, anak-anak yang soleh dan solehah, kita mungkin mempunyai ahli keluarga yang soleh dan solehah juga, betul tak? Yang rajin datang ke masjid, yang faqih dalam agamanya dan sebagainya. Jadi kita minta pada Allah bukan rezeki nak kaya je, betul tak? Kadang-kadang niat kita dah salah dah. Kita tetapkan niat kita itu dalam keadaan lari daripada asal, lari daripada niat yang sebenar. Sepatutnya kita minta pada Allah supaya dimurahkan rezeki itu, bukanlah dimurahkan orang belanja makan saja, bukan, tidak, ataupun kita diberikan duit yang banyak, tidak, tetapi dihadirkan dengan rezeki-rezeki kelapangan waktu kita untuk kita melakukan ibadah-ibadah kita, tak kira waktu, betul tak? Sepatutnya kita gunakan masa yang kita ada ni, kita berkuarantin di rumah, betul tak? Yang sepatutnya yang kita boleh gunakan itu, kita gunakan masa dengan sebaik-baik yang mungkin. Dan yang terakhir tadi adalah wa'amalan mutaqabbalan, daripada ilmu yang bermanfaat tadi, rezeki yang halal, akan hadirnya amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Kalaulah kita tak dapat rezeki yang halal, kita dapat rezeki yang syubhah, kan? Betul tak? Rezeki yang haram, kan? Betul tak? Ataupun kita tak dapat ilmu-ilmu yang tidak berfaedah, ilmu-ilmu yang lara, kan? Betul tak? Boleh tak Allah menerima amalan-amalan kita? Sudah tentu tidak. Betul tak?
sepatutnya kita minta pada Allah ketiga-tiga aspek doa ini supaya dipenuhi dengan sebaik-baiknya oleh manusia, oleh umat Islam sendiri, kan? Betul tak? Supaya kita ini tidak tersasar di jalan yang lurus, yang benar, insya-Allah. Okey, sekadar mukadimah lah. Jadi kita ambil pengajaran supaya apa? Supaya kita beringat di akhir zaman ini dah macam-macam berlaku, betul? Sebelum ni saya pun pernah memaklumkan tentang satu hadis, la taqumus saah hatta yakni tidak berlakunya kiamat sehingganya berlaku banyak perkara, kan, yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya banyaknya pembunuhan, banyaknya taksarul fitan, betul tak? Banyaknya fitnah-fitnah, kan, betul tak? Antaranya banyak pembunuhan baru-baru ni, ada budak 7 tahun, betul tak? Tak tahulah, mungkin dalam siasatan lagi lah, kan, dijumpai di dalam tong biru, betul tak? Setelah 6 tahun dibela oleh ibu angkatnya, tapi diserahkan semula kepada ibu kandungnya, tetapi pengakhirannya cukup menyayat hati, betul tak? Ditemui dalam keadaan kesan lebam dan sebagainya. Jadi kita minta pada Allah supaya anak-anak kita terpelihara, kan, ahli keluarga kita terpelihara daripada mara bahaya. Sebab itulah kita persiapkan tadi, berkaitan dengan kita persiapkan diri kita dengan ilmu, kan? Bila kita ada ilmu, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, betul tak? Arab-Arab jahiliyah ni, kalau dululah Arab jahiliyah tu je melakukan perkara-perkara tersebut, mungkinlah sebab agama Islam tu tidak sampai lagi, betul tak? Tetapi apakah masyarakat ketika ini tidak menerima agama Islam itu sendiri, betul tak? Itu persoalan yang besar lah. Sedangkan agama Islam itu sudah menjadi satu agama yang utama di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dikaji tentang, ada satu badan tu, dia kata dia buat satu video lah, yang mana dia melihat kepada penduduk dunia, penganut-penganut agama di dunia, yang mana dia menafsirkan, dia meramalkan bahawa agama Islam akan berlakunya pertambahan umat, berlakunya pertambahan populasi. Agama Islam mengalahkan Kristian. Bayangkan, setiap hari semakin lama semakin ramai yang akan memeluk Islam. Kalau tidak percaya, pergilah kepada dunia Eropah ketika ini. Ada sahaja, hari-hari ada sahaja yang masuk ke dalam agama Islam. Baru-baru ni pun Ustaz Abid Liu, betul tak, pergi ke Sabah, 571 orang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam. Tengok betapa hebat rahmat yang Allah turunkan agama Islam ini untuk sekalian alam, betul tak? Jadi sepatutnya agama Islam tu semakin kuat. Semakin kuat dengan apa? Kita persiapkan dengan ilmu tadilah, kan? Tetapi kenapa adanya banyak pembunuhan, banyaknya fitnah-fitnah, betul tak? Ada penzinaan lagi, ada penukaran jantina dan sebagainya, ada hubungan sesama sejenis, itu juga berlaku di kalangan agama kita sendiri. Jadi kita menjadi penyelamat dia. Antara kita ini, bukan antara lagi dah, semua berperanan untuk menjadikan agama Islam ni sebagai agama yang dihormati, terus dihormati oleh semua agama yang ada di atas muka bumi Allah ini. Okey, insya-Allah. Okey, saya sambung berkenaan dengan bab hid. Ada saki-baki lagi lah berkenaan dengan bab hid. Masih lagi di dalam kitab yang sama, kitab Bulugh Al-Maram, yakni bab taharah. Saya masuk ke dalam hadis yang berikutnya, yakni yang datang daripada Anas radhiyallahu anhu. Katanya, sesungguhnya orang Yahudi, jika seorang wanita dalam kalangan mereka mengalami hid, mereka tidak makan bersama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah segala perkara pada wanita haid kecuali jima. Kan? Ini saya ulang balik lah, mungkin saya dah sentuh sedikit lah. Ada persoalan daripada seorang jemaah kat sini lah. Dia kata ada
ada rakan dia lah, yang tidak makan masakan isterinya yang ketika berada dalam keadaan haid. Ini merupakan amalan orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi, dia menjauhkan diri daripada wanita haid ini. Ini merupakan amalan-amalan yang datang daripada orang Yahudi sendiri. Yang mana dia akan memulaukan pasangannya, dia akan berpindah sementara isterinya dalam keadaan haid. Ini jauh sama sekali yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah nak menjelaskan bahawa tentang sikap orang Yahudi ni yang melampau terhadap wanita yang mengalami haid. Apabila wanita Yahudi mengalami haid, mereka akan dipulau dengan tidak akan makan bersama, tidak akan dihampirinya, malah mereka tidak akan tinggal serumah dengannya. Lagi-lagi bila orang Yahudi ini, sang suami ini akan mencari wanita lain untuk berseronok-seronok. Ini amalan Yahudi, yang dihapuskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana datangnya syiar agama Islam itu untuk memperbetulkan amalan-amalan yang secara terang-terangannya menyalahi syariat agama Islam. Jadi yang berbeza sikap dan pandangan Islam terhadap wanita haid. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa seorang suami boleh melakukan apa sahaja terhadap isterinya yang kedatangan haid sebagaimana yang dibolehkan sebelum kedatangan haid. Maksudnya sama saja layanan kita terhadap isteri kita. Kalau tak tahulah, kalau kita asyik dingin dengan isteri kita lah kan, samalah datang haid ke tak datang haid, sama jugalah, tak tahulah pula kan. Tetapi layanan kita, kita sama juga, kita boleh beristimta'. Kalau ulama menafsirkan istimta' ini sebagai kita berseronok dengan isteri kita. Berseronok jangan kita fikir berseronok bersama dengan isteri, tidak. Kita bergurau senda dengan isteri kita, kita berpeluk, kita cium isteri kita. Itu semua menghadirkan pahala kepada kita, kan? Allah menghadirkan pahala kepada kita. Jadi dibolehkan untuk kita makan dan minum bersama, tidur bersama, malah boleh bercumbuan dan sebagainya. Ini dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada wanita pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, lebih-lebih lagi di dalam keadaan jima'. Bersetubuh sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bersama dengan isteri kita. Adapun waktu-waktu yang lain, tidak mungkin tidak waktu tidur, ataupun waktu-waktu makan, waktu kita berbual, kita duduk bersama-sama, minum bersama-sama, adalah dibolehkan, malah digalakkan untuk kita mendekati isteri kita. Banyak hikmah dia. Wanita yang di dalam keadaan haid ini sudah tentulah dia menjadi wanita yang tidak boleh melakukan sebarang ibadah, solat, puasa dan sebagainya. Membaca Al-Quran pun apatah lagi. Jadi dalam keadaan bila mereka tidak meletakkan diri mereka untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala secara berterusan, makanya inilah peranan suami. Peranan suami untuk sentiasa bersama dengan isteri. Sebab wanita di dalam haid ni akan ada suatu kekacauan di dalam perasaan. Mungkin datang pelbagai gangguan-gangguan yang kita tidak boleh elakkan daripada wanita itu sendiri. Ulama menyatakan maksud menjauhkan diri daripada wanita haid dalam ayat tersebut adalah tidak menyetubuhinya dalam tempoh tersebut, tetapi boleh melakukan apa-apa sahaja, termasuklah berseronok, bergurau senda, bercumbu dan sebagainya. Ini juga hadis yang berkaitan dengan hadis
tentang amalan orang Yahudi tadi, yang mana datang daripada Aisyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku agar memakai kain, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menggauliku sedangkan aku dalam keadaan haid. Menggauliku bukanlah menggaul macam memasak tu, tidaklah ya. Menggaul tu maksudnya bergaul lah ya. Maksudnya bercakap-cakap dengan isteri ya, bertanyakan tentang masalah mereka, menolong mereka dalam keadaan ketika mana mereka masih lagi belum bersuci lagi ya. Para fuqaha sepakat mengatakan bahawa istimta' yang saya sebutkan tadi, yakni berseronok dengan wanita haid adalah diharuskan. Ini hukum dia. Kita berseronok dengan pasangan kita dalam keadaan haid adalah diharuskan. Jadi tetapi mereka hanya berselisih pendapat tentang bahagian-bahagian yang perlu kita jaga. Yang datang daripada hadis yang saya sebutkan tadi, yakni daripada pusat, yakni daripada paras pusat, bawah atas pusat hinggalah bawah lutut. Itu yang tidak dibenarkan. Adapun di bahagian-bahagian yang lain boleh kita beristimta' dengan isteri kita. Ini mengikut Imam Asy-Syafi'i. Haram menggauli wanita yang sedang haid antara pusat dan lutut. Jadi Imam Asy-Syafi'i juga menambah lagi bahawa haram mengadakan hubungan jima' dan tidak boleh melakukan sebarang kemasukan kemaluan tersebutlah. Okey. Jadi selain itu, hadis ini juga menyanggahi sikap dan perlakuan kaum Yahudi terhadap wanita haid. Dia ulang balik sebagaimana amalan-amalan orang Yahudi tadi, yang mana mereka tidak menggauli langsung pasangan mereka, malah mereka meninggalkan terus pasangan mereka ketika di dalam haid. Dari sudut aspek kesihatan dan sains juga, mereka mengkaji, orang-orang bukan Islam juga mengkaji, mereka membenarkan, mereka mengakui bahawa hukum agama Islam ini adalah hukum yang syumul, hukum yang sempurna, yang mana mereka mengatakan hubungan, kalau kita melakukan hubungan semasa wanita dalam keadaan haid, pasangan kita dalam keadaan haid, dia akan menjerumus kepada penyakit-penyakit yang lebih teruk. Sehingga kan ada di kalangan, ada kajian mengatakan bahawa timbulnya penyakit HIV dan AIDS sekiranya kita melakukan hubungan dengan pasangan kita dalam keadaan haid. Ada persoalan semalam, salah seorang jemaah lah di kampung Labu Giling, dia bertanya, dia berkongsilah, dia mengatakan bahawa di dalam waktu haid itu tidak akan terjadinya wanita tak akan hamil lah, tak akan terbentuknya proses kehamilan itu, tetapi ulama dia dah lama menggariskan perkara ini, yang mana kemungkinan boleh terjadinya kehamilan tersebut di dalam waktu haid. Ini dijelaskan sekiranya wanita itu haid dalam keadaan pada hari-hari yang terakhir. Contohnya lah, hari kebiasaan dia 15 hari, paling maksimum lah kita ambil. Di waktu hari yang ke-14 itu, ataupun hari yang ke-13 atau ke-14, dia mengadakan hubungan bersama dengan suaminya. Jadi kalau kita tengok kepada kajian sains ini, telur wanita yang kita panggil ovum ni, dia akan bertahan selama 24 jam, 24 jam. Tetapi sperma yang dihasilkan oleh suami ini akan bertahan selama 3 hari, yakni 72 jam. Katalah dia buat hubungan pada hari yang ke-14 ataupun ke-15, tapi pada hari ke-16 itu kita anggap sebagai darah istihadah. Kalau darah yang terkeluar itu dianggap sebagai darah istihadah. Jadi kemungkinan besar jikalau mereka melakukan hubungan, maka kemungkinan besar boleh terjadinya kehamilan sewaktu
waktu haid tersebut. Yang mana ada di kalangan wanita dia mengalami kekeliruan, nak membezakan antara darah haid ataupun darah istihadah. Sebab itulah saya jelaskan kepada haji tersebut yang mana mengatakan boleh berlaku. Memang kalau kita fikir secara logiknya, kalau wanita yang keluar darah haid tidak akan berlakunya, dia akan tidak akan hamil lah. Dia tidak akan, kalau orang hamil ni tidak akan turun darah lah. Kalau dia hamil turun darah tu, itu adalah darah penyakit, darah yang fasid, darah kotor lah, yakni darah istihadah. Itu antara soalan dia lah. Jadi persetubuhan yang dilakukan pada waktu haid juga akan mengakibatkan pendarahan yang teruk ke atas wanita tersebut. Yakni jika melakukan hubungan pada waktu haid, tiup fallopian yakni ovari wanita haid berisiko tinggi untuk diserang penyakit yang disebabkan oleh kuman bakteria. Ini kajian daripada kajian-kajian sains lah, kajian kesihatan dan sebagainya. Semasa haid, kawasan kemaluan tersebut akan menjadi beralkali dan memudahkan pembiakan kuman. Sebab itulah Nabi SAW melarang untuk kita memasukkan kemaluan suami memasuk kepada kemaluan wanita ketika di dalam haid. Okey. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang suami yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia bersedekah sebanyak 1 dinar atau setengah dinar. Okey, dalam kiraan 1 dinar ini, dinar ini adalah sejenis mata wang emas, yang disamakan dengan dia punya kiraan dia adalah 1 misqal, yakni bersamaan dengan 4.25 gram. Sekarang 1 gram dah berapa dah? 250 kan? Betul tak? Kalau 4 gram dah berapa dah? RM1,000. Kena bayarlah kan, kafarah kepada kita jikalau kita melakukan hubungan sesama pasangan kita lah. Tetapi kafarah ini dia berlakunya khilaf, yang mana pendapat yang paling rajih adalah yang mana kafarah ini adalah sunat. Sebaiknya, seafdolnya kita bayarlah. Tetapi seelok-eloknya kita melakukan solat sunat taubat. Selepas kita melakukan hubungan yang terlarang itu, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seeloknya selepas itu kita bertaubat. Kedua-duanya kena bertaubat, suami dan isteri, sebab kita dah terkhilaf, kita melakukan perkara yang dianggap sebagai dosa, berdosa. Jadi untuk kafarah, sementara bentuk hukuman atau kafarah, mereka berpendapat suami isteri diberi pilihan sama ada ingin bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar, yakni mereka berpendapat 1 dinar menunjukkan kafarah yang sempurna, manakala setengah dinar mula menunjukkan keabsahan, yakni membayar setengah dinar sudah memadai. Jadi diletakkan kat sini adalah hadis ini meletakkan bahawa kafarah itu merupakan adalah sunnah. Tapi ada juga jumhur ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa kedua-dua suami dan isteri tidak wajib membayar kafarah. Sebaliknya mereka perlu bertaubat kerana kafarah ini adalah sunat semata-mata. Ini hukumlah. Secara teruslah, ni banyak perbincangan dia kan. Kalau sebaiknya kita elakkan. Kalau kita dah tahu, melainkan kalau kita jahil, kita tidak tahulah. Tapi kena persiapkan dirilah, tadi orang kata kan, mempersiapkan diri kita dengan ilmu agama. Okey. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa iza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah apabila seorang wanita yang sedang haid tidak boleh solat dan berpuasa? Ini persoalanlah datang daripada para sahabat. Jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meletakkan penerangan bahawa seorang wanita yang mengalami haid tidak boleh melakukan solat dan puasa, termasuklah dia melakukan tawaf, hatta sekalipun dia berada dalam keadaan dia mengerjakan haji. Kalau manasik-manasik haji, perkara-perkara yang lain dia boleh melakukan, termasuklah melontar jamrah dan sebagainya, tetapi nak melakukan tawaf tidak dibolehkan. Jadi sekaligus menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan wanita ini mempunyai kekurangan dan kelemahan dari segi akal dan agama, yakni dipanggil sebagai naqisat akal wad din, yakni wanita yang dalam keadaan haid ini mengalami kekurangan dari segi perasaan, mengalami kekacauan, dari segi kekotoran badannya, dia mengalami pelbagai perkara-perkara yang mendatangkan masalah jikalau dia nak melakukan ibadah, sama ada solat ataupun puasa. Jadi ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yakni daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada solat. Yakni di dalam tempoh haid berkenaan, sekiranya di dalam bulan Ramadan contohnya, wanita tidak wajib untuk qada solat tersebut, tetapi dia perlu qada pada puasa. Ada persoalan juga berkenaan dengan wanita yang mengalami haid ketika waktu bulan Ramadan. Dia ada beberapa keadaan. Ini saya baca, saya ambil daripada permasalahan daripada Irsyad Al-Fatwa lah, yang mana laman web yang dibangunkan oleh mufti wilayah. Ada persoalan mengatakan bahawa sekiranya dia keluar darah haid dalam keadaan yang tidak tentulah, contohnya dia keluar darah pada hari pertama puasa dan hari kedua sahaja. Selepas hari ketiga dia suci selama 10 hari. Katalah kita ambil 10 hari lah, dalam permasalahan tu dia kata 10 hari. Selepas daripada 10 hari dia keluar kembali darah haid tersebut. Jadi persoalan dia 10 hari yang dia suci itu, setelah dia mandi wajib, adakah sah solat dan puasanya? Jawapannya adalah sah solat dan puasanya, kerana tempoh haid, tempoh yang dia tidak datang haid itu, dia suci itu adalah tempoh yang lama, yakni dipanggil sebagai tempoh naqal. Maknanya memanglah dia dianggap sebagai tempoh di dalam haid lagi. Kalau pada hari kebiasaannya, katalah kita ambil hari kebiasaannya 15 hari, memanglah 15 hari dalam keadaan haid lagi lah, kan? Tetapi sekiranya dia mempunyai hari kebiasaannya 7 hari, 7 hari, dia hanya keluar pada sampai sehingga hari ketiga sahaja. Hari keempat dia suci dah, tetapi hari keenam dia keluar balik. Maknanya tidak menentulah, 2 hari keluar, 2 hari tak keluar, dia suci, makanya dianggap sebagai tempoh haid. Makanya kalau dia bersuci, dia bersolat ke dia berpuasa, dia tetap kena qadakan solat, qadakan puasanya. Itu beza dia. Sekiranya tempoh itu tidak berpanjangan, 1 hari ataupun 2 hari, berselang-seli, dia dikira sebagai masih di dalam tempoh haid. Makanya kalau dia melakukan solat, melakukan puasa, dia tetap kena mengqadakan puasa tersebut. Solat tak perlulah, solat kalau disolat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah, sah sebagai solat tersebut. Okey. Sementara itu, seseorang wanita yang mengalami haid pada akhir waktu solat, contohnya akhir waktu solat zuhur dan sebelum masuk waktu solat asar, sedangkan dia belum menunaikan solat zuhur, apabila dia telah suci, maka wajib ke atasnya mengqadakan solat wajib yang ditinggalkan sebelum datang haid tersebut, yakni solat zuhur tadi. Dia tidak boleh mengatakan bahawa solat zuhur tu dia boleh tinggalkan, tidak. Dia perlu mewajibkan solat zuhur berkenaan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama.
Dan antara lain permasalahan seorang wanita yang telah suci sebelum waktu asar dan ketika sedang mandi hadas masuk waktu asar. Ya, ini keadaan hujung-hujung lah, ya. Yang mana dalam hal ini dia wajib menunaikan solat zuhur dan asar pada hari tersebut, yakni pada waktu solat yang kedua, yakni dia boleh yakni dia perlu mengqadakkan solat zuhur berkenaan, dia wajib menggantikan solat tersebut. Ini permasalahan ni. Okey, ada juga permasalahan berkenaan dengan darah yang tidak berhenti keluar, sehinggalah melebihi ataupun telah berhentinya darah haid tetapi masih lagi berterusan keluar darah tersebut, yakni kita ambil darah ataupun tempoh maksimum 15 hari 15 malam, dan hari yang ke-16 sekiranya keluar darah tersebut dikira sebagai darah fasid, yakni darah istihadah tadi, yakni dia perlu mandi wajib, dia perlu bersolat. Ada kaedah-kaedah tertentu rukhsah yang diberikan kepada wanita-wanita yang mana sekiranya darah masih lagi keluar, dia boleh jamak solat tersebut. Solat-solat yang boleh dijamak lah, antaranya solat zuhur dan asar, solat maghrib dan isyak, yang mana dilakukan pada akhir waktu yang kedua. Yang ni kalau zuhur dan asar kita lakukan pada waktu solat asar. Jamak tersebut bukan kita, isteri kita, jangan kita memandai pula isteri kita jamak, kita pun nak jamak juga kan. Jangan, ya. Ini adalah diberikan rukhsah kepada wanita yang berterusan keluar darah tersebut, dia melebihilah 15 hari 15 malam tu, hari ke-16 ke-17 dia masih lagi keluar, makanya dibolehkan untuk jamak solat tersebut, bukan kasar, ya, bukan jamak dan kasar, ya. Kan dia buat kasar sekali kan, dia pendek pula kan, tidak, ya. Dia gabungkan sahaja jamak tersebut kan, yakni solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, dilakukan pada waktu asar, dan maghrib isyak dia buat 3 rakaat solat maghrib dan 4 rakaat solat isyak pada waktu isyak. Dia kena ambil ujung-ujung lah. Ada pun disarankan pada wanita-wanita yang mengalami darah-darah keluar darah-darah kotor ini sentiasa membersihkan diri mereka lah, yakni dia kena perlu menggantikan seluar seluar dalam dia dan sebagainya, dia perlu mengambil kapas untuk melihat sama ada darah tersebut keluar lagi ataupun tidak, ataupun kaedahnya adalah sekiranya masih berterusan lagi, dia boleh menutup dengan kapas ataupun kain, tutup pada kemaluan tersebut sewaktu hendak melakukan solat tersebut. Ada juga soalan yang mengatakan, Ustaz, bagaimana jikalau kami berimamkan kepada wanita yang sedang mengalami darah istihadah yang banyak, kan? Sedangkan pada waktu itu tidak ada wanita yang boleh mengimamkan kami lah, yang fasih berkenaan dengan bacaan dan sebagainya lah. Jadi wanita itu sahaja yang dibolehkan untuk menjadi imam. Ini di kalangan wanita lah, permasalahan wanita. Ini ada soalan dia. Jadi jawapannya adalah sekiranya wanita tersebut yang menjadi imam, dia perlulah mengambil suatu kain ataupun kapas untuk dia menutup kemaluan tersebut, dan dilakukan solat itu dalam keadaan yang segera. Dia tidak boleh lagi menunggu jemaah nak datang kan, dia nak tunggu solat sunat pula dan sebagainya, dia mendatangkan solat tidak sah. Jadi kalau dia melakukan, dia dah tutup, dia dah mengambil kain tersebut, dia dah tutup kemaluan tersebut, dia buat penghadang kepada pakaian dia, jadi dia melakukan solat itu secara segera, tak boleh ditangguhkan lagi. Okey, boleh kita sambung sikit lah.
asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Okey, saya sambung sikit saja lagi. Okey, berkenaan dengan rukhsah tadilah, keringanan yang diberikan kepada wanita tersebutlah, yang mana sekiranya keluarnya darah istihadah yang terlalu banyak, dibolehkan dijamakkan solat tersebutlah, hanya wanita sahajalah. Tak tahulah kalau lelaki nak mengaku dia keluar hid ke apa ke, bolehlah kot nak jamak kan, tapi tak pernahlah jumpa kat atas dunia ni, betul tak, melainkan sajadnya lah. Ya. Okey, jadi ia termasuk juga wanita yang berada dalam keadaan haid ini, dia dilarang untuk melakukan tawaf. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana wanita yang sedang haid dibolehkan untuk melaksanakan segala manasik atau amalan haji kecuali tawaf. Tawaf sahaja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid ini. Ini termasuklah tawaf seperti tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada dan tawaf sunnah. Ini termasuklah tawaf-tawaf tersebutlah. Semua tawaf tidak dibolehkan. Jadi antara amalan haji yang dibolehkan ke atas orang-orang ataupun wanita-wanita haid ini adalah kalau dilakukannya dalam keadaan haid, dia dikira sah. Termasuklah wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar di Mina, sa'i antara Safa dan Marwah dan sebagainya. Jadi maksudnya amalan-amalan haji, manasik-manasik haji yang lain dikira sah sekiranya wanita tersebut keluar darah haid dalam waktu tertentu. Justru itu wanita yang sedang haid diharamkan melakukan tawaf, dan ini merupakan pendapat ijma' ulama. Keseluruhan fuqaha mengatakan haram. Okey, itu sahaja. Mungkin ada persoalan? Tak ada sebab PKP kan, risau juga kan, ada pegawai ke apa kan, mau kuasa datang je tak kan, tak pasal-pasal RM1,000 malam ni melayangkan, ya. Sekarang ni bukan RM1,000 lagi, betul tak? Mahkamah dah ambil alih, betul tak? Dia kono tu sampai RM2,000, RM3,000 lah saya dengar seorang kan. Dahsyat sekarang ni kan. Jadi kita ikut arahan SOP dan sebagainya. Okey. Nah, macam ni je. Tangga? Tahlul. Okey. Tahlul tak jadi masalah. Boleh. Tak jadi masalah. Sebab dia amalan selain daripada tawaf berkenaan. Sebab Nabi SAW dia menyebut hanya tawaf sahaja di Baitullah sehingga kamu suci. Ini datang daripada hadis muttafaqun alaih lah, yang mana if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait.
tatufi bil bait ni maksudnya tawaf di Baitullah, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sehingga kamu suci barulah boleh kita tawaf, wanita itu tawaf. Maksudnya amalan-amalan yang lain adalah dibenarkanlah, sah di sisi syarak lah. Boleh je okey. Lain je? Tak ada. Okey, kita ada je semua pakar ni, hit ni, betul tak? Okey, insyaAllah. Okey, saya rasa cukup setakat itu saja perbincangan kita. Kita ada sakit baki sedikit saja lagi sebelum kita masuk kepada perbincangan solat. Masih lagi dalam kitab yang sama juga, tapi saya akan tukar pada kitab yang lain jugalah. Kitab yang sama, buku yang warna yang sama juga, tapi di dalam jilid yang dibincangkan berkenaan dengan solat, yang dibincangkan di dalam Bulugh Al-Maram ni lah, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, insya-Allah. Okey, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya menyusun 10 jari lah, memohon kemaafan sekiranya ada kehilafan, terkasar bahasa, bergurau senda dan sebagainya lah. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Semoga kita harapkan juga, walaupun PKP bersambung lagi ni, kita ingatkan PKPB juga kan. PKPB tu adalah kelonggaran sikit kan, tetapi memandangkan kes pun meningkat secara mendadak kan. Pernah hari tu 7,000 kan, 7,000, sekarang ni dah turun, tak tahulah sebab apa lah tu kan. Dengan kata KKM kata tu kes-kes lama, kes yang terperam di hospital swasta, dia kata kan. Itu yang menjadi mendadak tu. Tapi apapun, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadikan rumah Allah ini adalah tempat yang sentiasa mematuhi perintah daripada ulul amri kita, yakni daripada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Kita masih dibenarkan untuk melakukan solat berjemaah berbanding dengan jiran kita, betul tak, di Selangor, sehingga kini masih lagi tidak dibenarkan untuk majlis ilmu, solat berjemaah dan sebagainya. Jadi kita minta pada Allah supaya amalan kita secara dilangsungkan secara berterusan, insya-Allah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.